Rakaman mesej khutbah ini merupakan edisi khas di dalam bahasa Melayu sempena penutupan masjid-masjid di Singapura dan pembatalan solat Jumaat pada hari Jumaat 1 hari bulan Mei 2020 disebabkan penularan wabak COVID-19. Semoga kita semua dapat meraih manfaat dari mesej khutbah yang telah disiapkan oleh Muiz ini. Sekiranya anda ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai saluran-saluran untuk membayar zakat fitrah, menderma kepada masjid-masjid atau tabung amal Aidilfitri, silalah mendengar pengumuman yang diterbitkan di penghujung rakaman ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fataha fi ramadhan abwaba jannatihi wa aghlaqa abwaba narih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, teruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melatih hati kita berusaha mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Seminggu sudah kita menyambut Ramadan yang mulia ini, saudara-saudari sekalian. Sudah seminggu juga kita melalui pengalaman yang tidak pernah kita lalui sebelum ini, iaitu melaksanakan ibadah Ramadan di rumah sendiri sahaja, bersama keluarga. Namun saya berharap bahawa ini tidak sedikit pun mengurangkan nilai dan penghayatan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita masih banyak dan luas. Kesyukuran tetap perlu terus kita panjatkan. Pengabdian kita kepada Allah yang satu adalah di antara bukti kesyukuran kita. Bukan kerana Allah itu perlu kepada kesyukuran kita, seperti mana Allah tidak akan pernah menjadi lemah, rugi atau miskin jika kita ingkar kepadanya. Kerana Allah itu maha sempurna dalam kekayaan dan kekuasaannya. Allah tidak perlu kepada kita. Sebaliknya, kita makhluk yang lemah ini yang selamanya perlu kepada rahmat dan kemurahan Allah. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, abdikanlah diri kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kita untuknya sebagai tanda kesyukuran kita yang tulus di atas segala kurniaannya. Syukur yang kita panjatkan adalah untuk keperluan dan kebaikan kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat ke-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman hikmah, iaitu hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Adapun sesiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah itu kekal, maha kaya lagi maha terpuji. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang penuh dengan barakah dan kemuliaan ini adalah bulan yang dipilih Allah untuk kita isikan dengan pelbagai bentuk ibadah. Di dalam Islam, terdapat dua jenis ibadah. Ada ibadah yang khusus yang ditetapkan peraturan, waktu dan cara pelaksanaannya yang tertentu, seperti salat dan puasa yang sedang kita jalankan ini. Termasuk juga ibadah haji, zakat dan sebagainya. Ada pula ibadah yang merupakan pengabdian yang umum, di mana apa sahaja perlakuan kita di dalam kehidupan kita ini diselarikan dengan apa yang dikehendaki dan diizinkan oleh Allah demi mendapatkan keredaannya.
Ini termasuklah bekerja, berniaga, menuntut ilmu, berumah tangga, menguruskan keluarga, menjaga keselamatan awam, memuliakan jiran, membantu orang susah, menjaga kebersihan dan kesihatan, memelihara silaturahmi dan sebagainya. Semuanya adalah sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah jika dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan Allah dengan niat yang ikhlas dan jiwa yang murni. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, amat penting sekali untuk kita menyedari bahawa dalam masa kita melaksanakan kewajipan berpuasa di dalam Ramadan ini, janganlah sampai kita terlepas pandang, menyangka seolah-olah hanya lapar dan haus itu sahaja ibadah kita, atau solat tarawih dan witir sahaja, atau bersahur dan berbuka sahaja, atau berqiyamul lail sahaja, atau bertadarus membaca Al-Quran itu sahaja ibadah kita. Sebaliknya, keseluruhan Ramadan ini adalah medan ibadah kita. Siang dan malam kita, sedar dan tidur kita, bicara dan diam kita, lapar dan kenyang kita, bergerak dan duduk kita, semua itu seharusnya menjadi ibadah. Semua hukum Allah wajib dipatuhi kerana hukum hakam Allah itu tidak terbatas hanya kepada ibadah-ibadah yang khusus sahaja seperti yang dinyatakan awal tadi. Ini akan mampu kita lakukan jika kita mahu mendidik jiwa kita menjadi lembut dan murni daripada kekotoran. Usah dibiarkan jiwa kita terus keras dengan dosa yang tidak kita kesalkan. Maka rebutlah peluang bulan pengampunan ini untuk bertaubat kepada Allah dan memperbanyakkan istighfar. Usah dibiarkan jiwa kita terus gersang dengan kebakhilan dan sifat mementingkan diri sendiri. Maka indahkanlah bulan rahmat Allah ini dengan menghulurkan keihsanan demi melegakan kesempitan golongan yang memerlukan. Usah dibiarkan jiwa kita terus bergelap dalam kekecewaan akan kasih sayang Allah. Ambillah kesempatan dari Ramadan ini untuk terus bersangka baik terhadap Allah, memperbanyakkan doa dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah tidak akan membiarkan kita tanpa kurniaan dan perlindungannya. Usah dibiarkan jiwa kita terus sempit kerana kita tidak pernah merindui alunan ayat-ayat Allah. Maka hiasilah Ramadan bulan Al-Quran ini dengan mendampingi kitab Allah ini, dibaca ayat-ayatnya, direnung isi kandungannya. Beruntung sekali kalau kita dapat melakukan perkara-perkara yang menjadikan jiwa kita suci dan murni sepanjang Ramadan ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat ke-7 hingga ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم, yang bermaksud demi jiwa manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, lalu Allah mengilhamkannya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan juga ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwanya dan sesungguhnya rugilah pula orang yang mengotorkannya. Ayuh saudara, kita semarakkan Ramadan kita dengan kesedaran dan penghayatannya yang sebenar, seperti yang diinginkan oleh Tuhan yang menghadiahkan kita Ramadan ini. Masih banyak ruang dalam bulan Ramadan ini untuk kita mekarkan dengan kesegaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufiknya untuk mampu kita mengecapi kemanisan iman, keharuman syukur dan keluhuran ibadah sepanjang Ramadan ini. Amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah,
Sekiranya anda ingin menunaikan ibadah membayar zakat fitrah, anda masih boleh melakukannya melalui saluran-saluran digital seperti e-Nets, PayNow, iBanking, AXS, ATM, Giro dan sebagainya. Silalah layari laman zakat.sg untuk maklumat lanjut. Derma semasa solat Jumaat merupakan sumber pendanaan utama operasi masjid. Ekoran penutupan masjid memerlukan sumbangan anda dalam talian untuk membantu masjid untuk terus berkhidmat di masa mencabar ini dan apabila masjid membuka pintunya semula kelak. Ourmasjid.sg merupakan inisiatif mengumpul dana yang disokong MUIS untuk masyarakat. Sekiranya anda ingin menderma kepada masjid-masjid, sila layari laman ourmasjid.sg. Kempen amal Ramadan TAA bergantung kepada derma awam bagi menampung bantuan keuangan untuk para penerima yang datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Kami berharap penderma yang menyumbang kepada TAA selama ini menerusi kotak derma di masjid-masjid akan terus menyokong matlamat TAA dan menderma secara dalam talian. Sekiranya anda ingin menderma kepada tabung TAA, sila layari laman www.taa.sg. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai teman-teman atau keluarga yang perlu mendengar intisari khutbah Jumaat di dalam bahasa Inggeris pada setiap minggu, sila layari podcast muslimparents.sg di laman www.muslimparents.sg. Dan sekiranya anda ingin mendengar khutbah-khutbah lalu semasa penutupan masjid-masjid, sila layari link di penghujung rakaman ini. Kami sangat-sangat mengharapkan doa anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha dakwah anda dan kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.